Jadi dalam konteks ini kita sedia maklum bahawa dalam urusan yang berkaitan dengan hal ehwal masjid ini ada 3 pihak utama yang terlibat secara langsung. Yang pertamanya ialah pihak berkuasa agama negeri. Yang ini kita merujuk kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang selaku pemegang amanah tunggal kepada semua masjid di negeri Pulau Pinang yang disebut di dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Okey, yang keduanya, Majlis Agama Islam ini adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam menetapkan dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masjid. Dan kita di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang ini terlibat sebagai pelaksana kepada dasar-dasar berkenaan. Satu lagi pihak berkuasa agama yang terlibat secara langsung dalam pengurusan hal ehwal masjid ini ialah Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang masjid ini bukan satu bangunan yang biasa-biasa. Ia adalah suatu bangunan yang luar biasa yang kita tak boleh nak buat suka-suka hati. Ia terikat dengan hukum hakam tertentu. Jadi dalam menguruskan masjid ini, kita boleh mendapat nasihat dan rujukan kepada pihak-pihak yang berautoriti bagi memastikan bahawa dalam kita menguruskan masjid ini, kita berada pada landasan yang sepatutnya yang ditetapkan oleh syarak. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pihak kedua yang terlibat secara langsung dalam pengurusan masjid di Pulau Pinang ini ialah Jawatankuasa Koryah dan juga pegawai masjid yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Mereka ini adalah pihak yang telah diberi amanah sebagai wakil kepada Majlis Agama Islam untuk menguruskan masjid lah. Okey, bercerita tentang Jawatankuasa Koryah ataupun pegawai masjid ini, hakikatnya mereka ini juga adalah tertakluk kepada ayat yang dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 18 tadi, iaitulah mereka perlu ada ciri-ciri yang seperti yang nyatakan sebelum ini, supaya bila kita menghayati ciri-ciri ini, maknanya antara yang penting ialah dalam kita menjalankan tugas ini ialah sifat amanah dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Saya sebut perkara ini sebab kita kena meletakkan keikhlasan itu dalam menguruskan masjid, kerana dengan sifat amanah dan ikhlas itu kita tidak ada sebarang kepentingan diri, tetapi kita meletakkan keutamaan itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masjid itu sendiri. Jadi saya kira dalam konteks ini, sekiranya amanah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ikhlas kerana Allah, saya kira tidak akan ada isu-isu penyelewengan dana misalnya, ataupun orang kata mengair di kolam sendiri. Ada setengah jawatankuasa masjid kita dapati nak jadi jawatankuasa ni sebab ada kepentingan tertentu. Itu yang menyebabkan biasanya kalau masjid-masjid macam ni kita akan hadapi masalah-masalah aduan demi aduan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, perlu faham tentang fungsi dan peranan masjid ini. Jadi dalam konteks menguruskan masjid, ianya adalah tidak terhad kepada hal ehwal ibadah sahaja, tetapi aktiviti masjid ini boleh dipelbagaikan mengikut keperluan, kehendak dan melihat juga kepada aktiviti yang melibatkan segenap lapisan masyarakat. Jadi ini memberi peluang kepada masyarakat untuk turut serta dalam aktiviti masjid. Sebab kita dapati ada setengah masjid yang hanya memfokuskan aktiviti hanya kepada ibadat semata-mata, dan juga kadang-kadang hanya fokus kepada aktiviti orang dewasa sahaja, tanpa laksanakan aktiviti yang melibatkan kanak-kanak dan belia, ataupun hanya ada segelintir sahaja. Dalam konteks membangunkan, memperkasakan fungsi dan peranan masjid ini, ia jadi agak terbatas. Yang ketiganya, sebagai jawatankuasa Koryah dan pegawai masjid yang dilantik untuk menguruskan masjid ini, pihak jawatankuasa perlu untuk menzahirkan kekuatan kesatuan ummah.
Ini penting sebab jawatankuasa masjid ini terlibat secara langsung dalam, misalnya dalam menjemput penceramah dan sebagainya. Jadi sepatutnya masjid ini adalah bebas daripada sebarang politik, misalnya perbezaan fahaman misalnya, tetapi maknanya kalau sesuatu program itu dibuat, ia perlu mengambil kira bahawa jemaahnya itu ada pelbagai latar belakang, berbagai pemikiran, pelbagai tahap pendidikan. Itu semua perlu diambil kira. Jadi seandainya keperluan-keperluan itu dipenuhi, maka masjid ini boleh menjadi teras kepada kesatuan ummah. Tidak timbullah isu pasal apa tak pergi masjid, penceramah tu duk kutuk orang, contohlah kan. Ini tak timbul isu masalah macam ni. Okey, yang keempat, pihak yang terlibat dalam menguruskan masjid ini sewajarnya menzahirkan kehebatan masjid itu sendiri dengan cara memulia dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Bila kita sebut tentang menzahirkan kehebatan masjid ini, ianya termasuklah antaranya penyediaan prasarana dan kemudahan yang boleh menarik minat masyarakat untuk hadir ke masjid. Maknanya bila kita tengok masjid tu hebat, semua ada kan, program dia pun menarik dan sebagainya lah. Itu menzahirkan kehebatan. Yang kelima, masjid itu sewajarnya dijadikan sebagai tempat yang paling tenang. Maknanya kalau orang yang hadir ke masjid, kalau dia ada masalah, dia sampai ke masjid, hati dia jadi tenang. Ataupun dalam konteks ni kita boleh faham juga masjid itu menjadi tenang apabila tidak ada perbezaan. Semuanya adalah sama, tak kira miskin, tak kira kaya, tak kira tua ataupun tak kira muda, semua sama. Tak ada rasa sedih, dipinggirkan dan sebagainya. Ataupun di masjid itu kita katakan dia sebagai tenang apabila ada unsur kasih sayang diwujudkan. Tidak ada unsur perkelahian, ada unsur timbang rasa, ada unsur penghormatan antara satu sama lain. Dan paling sedihlah kalau kita dapati misalnya dalam sesuatu program ada berlaku pertengkaran sampai memaki hamun di dalam masjid, dan itu sepatutnya tak berlaku lah jika kita menghayati pentingnya masjid ini untuk dijadikan sebagai tempat yang paling tenang. Dalam konteks ini juga jawatankuasa masjid ini sebenarnya adalah sebagai contoh teladan yang paling baik. Dan dalam konteks ini suka saya nak menyebutkan bahawa di kalangan jawatankuasa dalam masjid ini perlu ada satu pasukan yang sangat hebat dari segi kerjasamanya, dari segi ialah maknanya kalau dalam mesyuarat jawatankuasa tu, jawatankuasa boleh bertengkar, boleh bertikam lidah dan sebagainya untuk dapat satu input yang terbaik, menghasilkan keputusan terbaik. Tetapi bila selesai mesyuarat, keluar daripada mesyuarat, keputusan yang dicapai itu tidak ada yang mempertikaikannya. Maknanya bila keluar mesyuarat, baik macam biasa. Bertengkar tu sebab nak dapat keputusan yang terbaik. Dia sebagai contoh lah. Sebab kita nak memperkasakan masjid, yang penting jawatankuasa tu kena tunjuk tauladan yang dulu. Tapi kalau jawatankuasa pun duk berkelahi, keluar mesyuarat, bercakap sana, bercakap sini, tak puas hati dengan keputusan mesyuarat dan sebagainya, ia boleh merencatkan pembangunan dan pemerkasaan fungsi dan peranan masjid.